Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini bersama saya Firdaus Selamat. Jadi bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya mohon dan sebaik anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga sedikit perkongsian saya pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi hari ini nama saya diseru banyak pada sebelah tengah hari dan petang ini, dan ramai yang meminta saya memberikan sedikit respon berkenaan dengan kabar berkenaan dengan Bantuan Prihatin Nasional BPN 3.0. Okey, jadi sebenarnya saya tidak berapa berminat untuk memberikan respon berkenaan dengan BPN 3.0 ini disebabkan saya lebih suka untuk menunggu perkembangan dari segi pelaksanaan PKP dan juga perkara-perkara yang lain. Tetapi hari ini pada sebelah petang dalam perjalanan pulang bekerja saya telah melihat dalam Telegram Majlis Keselamatan Negara yang mana di Mukim saya sendiri, Mukim Taiping, akan dilaksanakan PKPD bermula 22 Mei selama 2 minggu sehingga 4 ataupun 6 hari bulan Jun kalau tak salah saya. Okey, jadi bermula daripada situ bila saya tengok PKPD ni dilaksanakan secara bersasar. Contohnya PKPD di Mukim Kinta, Ipoh, maksudnya Ipoh, Lahad dan sebagainya. Kalau Taiping ni daripada belah Kemunting, Taiping sendiri sehingga ke kawasan Simpang, Cakap Jering dan sebagainya lah. Okey, jadi contohnya PKPD juga dilaksanakan di Besut kalau tak salah saya tadi, belah Tawau dan sebagainya pun ada. Jadi daripada perkara ini, apa yang boleh dirumuskan adalah, jadi baru saya orang kata apa, boleh memberikan sedikit respon lah berkenaan dengan BPN 3.0 ni. Jadi persoalan yang pertama, adakah wajar BPN 3.0 ni disambung, diadakan ataupun disambung? Jadi dari segi kewajarannya, jawapannya pada saya adalah ya, kerana rakyat masih lagi memerlukan, bukan disebabkan bantuan-bantuan lain macam JKP 3.0 dan sebagainya, tapi pada saya rakyat masih lagi memerlukan bantuan kerana masih ada lagi sebilangan besar yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Ada yang mengalami pengurangan pendapatan disebabkan waktu operasi, orang kata waktu operasi yang terhad, ataupun bagi industri, setengah industri yang tenaga kerja dia telah pun dikurangkan, dan juga kos bagi tenaga buruh telah dikurangkan, dan juga banyak perkara yang lain. Tetapi untuk BPN 3.0 ni, jika hendak dilaksanakan dalam tempoh yang terdekat, mungkin kalau kata sebulan ataupun 2 bulan ni, pada saya, pendapat peribadi saya, mungkin agak sedikit sukar. Kerana jika kita bandingkan dengan BPN 1.0 dan juga BPN 2.0, BPN 1.0 dilaksanakan semasa seluruh negeri di dalam Malaysia ni dilaksanakan PKP secara menyeluruh, yang mana hanya yang berada di dalam sektor essential services. Seperti saya bekerja swasta, saya berada dalam sektor essential services. Sepanjang PKP saya perlu bekerja secara rotation selang sehari. Okey, jadi hanya yang berada dalam essential services sahaja yang dibenarkan beroperasi. Itu PKP itu secara menyeluruh. Tetap begitu juga dengan BPN 2.0. BPN 2.0 disambung, yang mana dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan ni dalam proses pemulihan. Jadi recovery proses, ya, rakyat masih lagi memerlukan bantuan. Sekarang pun tidak dinafikan rakyat memerlukan bantuan. Tetapi untuk perkara ini dilaksanakan dalam masa terdekat, mungkin dalam kata sebulan hingga 4 bulan tu mungkin agak sukar, kerana PKP yang dilaksanakan, contohnya PKPD lah yang dilaksanakan sekarang. Jika kita lihat pada PKPD, SOP di Kota Star, SOP bagi PKPD ni adalah sama seperti SOP PKP yang lepas, PKP 1.0. Jika sebelum ni kita sedia maklum, jika kita sebut tentang PKPD ni adalah Perintah Kawalan Diperketatkan, yang mana masyarakat setempat tidak dibenarkan keluar. Jalan keluar dan masuk akan diletakkan kawat berduri, laluan berhalang dan sebagainya. Memang diorang ni tidak dibenarkan keluar. Tetapi jika kita tengok pada SOP di Kota Star melalui laman Facebook Majlis Keselamatan Negara, kebanyakan sektor dibenarkan beroperasi, tetapi dengan SOP yang sangat ketat. Dia memberikan sedikit orang kata apa,
SOP yang berbeza berbanding dengan PKP sebelum ni. Jadi apabila PKPD ni dilaksanakan secara bersasar hanya di kawasan-kawasan tertentu, yang mana di kawasan lain pula adalah berada dalam orang kata apa, zon PKP. Jadi perkara ni tidak menyeluruh, yang mana dalam zon PKP ni pula kebanyakan sektor ekonomi dibenarkan beroperasi. Jadi rakyat berpeluang untuk bekerja dan menjana pendapatan. Jadi di situ apabila rakyat berpeluang bekerja dan menjana pendapatan, untuk diberikan bantuan ni secara total mungkin orang kata agak sukar untuk dilaksanakan dalam masa terdekat. Tetapi kalau pada saya sendiri, seperti mana yang saya cakap pada awal tadi, saya bersetuju dengan cadangan untuk BPN 3.0 ni. Cumanya mungkin apa yang kerajaan boleh buat, sekadar cadangan saya, jika mesej ini boleh sampai kepada pihak yang berkenaan, mungkin bayaran bagi BPR fasa ketiga diawalkan, instead of pada bulan 9 mungkin diawalkan pada bulan 7 ataupun bulan 6 jika keadaan dilihat benar-benar memerlukan, dan kemudian dalam satu tempoh, mungkin tempoh yang ada itu dipergunakan untuk mempersediakan bagi pelaksanaan BPN 3.0, kerana bagi bantuan BPR ni dia orang kata apa, sekadar pandangan peribadi lagi, dia orang kata mencukupi bagi golongan untuk menampung keperluan B40 ni. Jadi bagi BPN M40 juga sebilangan besarnya dapat. Tetapi orang kata kebanyakan M40 ni insyaAllah survival mereka mungkin lebih baik sedikit. Mungkin mereka boleh survival kalau kata dalam tempoh yang dilaksanakan PKPD sekarang ni, mungkin mereka punya survival tu lebih baik. Jadi jika hendak diberikan mungkin kita bulan 9 dan sebagainya, mungkin adalah satu jangka masa yang agak baik lah. Okey, jadi sekadar cadangan, saya lebih suka untuk berpandangan bahawa lebih baik dipercepatkan bayaran untuk BPR, kemudian persediaan untuk pelaksanaan BPN 3.0. Saya tidak menolak keperluan terhadap BPN 3.0, tetapi dalam keadaan yang sekarang ni, jika kerajaan melihat rakyat memerlukan, dahulukan percepatkan bayaran untuk BPR fasa ke-3 bagi mereka yang masih lagi mempunyai baki, terutama dalam golongan isu rumah lah. Okey, jadi jika kita lihat, mungkin juga kerajaan juga perlu menggunakan dana-dana yang sedia ada untuk mempersiapkan dari segi kemudahan di pusat perubatan, kerana jika seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan pusat perubatan seperti di Sungai Buloh sendiri memang sangat crowded, sangat penuh. Jadi sehingga kata katil pun, ICU pun mungkin tidak mencukupi, kemudahan perubatan pun mungkin tidak mampu untuk menampung kita yang mungkin tidak sihat selain daripada disebabkan COVID ini. Okey, jadi insyaAllah apa-apa pun saya berharap mesej yang cuba disampaikan ini jelas dan juga sampai kepada pihak yang berkenaan, dan kita harap akan ada pertimbangan daripada kerajaan untuk mempercepatkan bayaran BPR, kemudian mungkin boleh direalisasikan untuk bantuan prihatin nasional 3.0. Berapa banyak fasa, berapa banyak bantuan, kerajaan lebih arif berdasarkan keadaan ekonomi sekarang, berdasarkan keadaan pengangguran sekarang, sebab kadar pengangguran pun sudah menurun sebanyak 0.2% seperti yang diumumkan oleh Tengku Zafrul pada awal bulan ini. Jadi insyaAllah saya sendiri secara peribadi berharap akan ada pertimbangan yang sewajarnya bagi menyelesaikan masalah dan juga keresahan rakyat. Okey, jadi itu saja sedikit perkongsian saya bagi BPN 3.0. InsyaAllah kita nantikan jika ada sebarang pengumuman daripada pihak kerajaan kelak. Okey, jika ada sebarang perkembangan yang terbaru, insyaAllah saya akan kongsikan bersama anda. Jika ada sebarang komen ataupun persoalan, anda boleh utarakan di ruangan Facebook saya ataupun di ruangan komen YouTube saya. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.